Kita sambung mengajar dari kitab Fiqhul Manhaji Imam Asy-Syafi'i. Kita sambung ke tajuk Salat Jumaat. Kan? Salat Jumaat. Kalau buku yang tertera di skrin tu, muka surat 381. 381. Salat Jumaat, pensyariatan salat Jumaat. Salat Jumaat telah disyariatkan, maksud telah ditetapkan hukumnya. Disyariatkan, telah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah antara beberapa kelebihan yang dikurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mendapat kemuliaan hari Jumaat tersebut. Okey, tentang Jumaat adalah penghulu bagi segala hari. Sebenarnya Allah yang menentukan penghulu hari tersebut. Tapi Allah bagi pilihan kepada para nabi nak terima ke tidak. Allah pernah tawarkan kepada Nabi Musa AS untuk jadikan Jumaat sebagai penghulu hari lah. Hari kebesaran syariat Nabi Musa. Bila Nabi Musa cerita pada kaumnya macam tak setuju. Tak nak, kalau boleh minta hari lain. Iaitu mereka anggap hari Jumaat ni hari penghujung atau hari belum lengkap ciptaan alam. Allah cipta alam ni dalam 6 hari, mula dengan hari Ahad dan penamatnya hari Sabtu. Jadi mereka nak supaya hari penamat dah lengkap semua dah, biar hari itulah jadi kebesaran. Mereka minta hari Sabtu. Maka Nabi Musa munajat pada Allah, Allah izinkan. Begitu Nabi Isa AS ditawarkan hari Jumaat juga. Kaum dia tak setuju. Kata kalau boleh kita nak awal daripada hari Sabtu Yahudi punya. Kan? Depan lagi. Jadi minta hari Ahad, maka Allah Ta'ala setuju jadikan hari Ahad hari kebesaran dia orang. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, terus diterima tanpa apa-apa penolakan. Hari Jumaat jadi hari kebesaran bagi kita. Dan dikatakan hari raya mingguan umat Islam. Dan malam Jumaat, malam istimewa, kerana Nabi sebut 5 malam yang takkan ditolak doanya. 5 malam. Yang pertama sekali hari Jumaat lah, sebab dia tiap-tiap minggu. Malam Jumaat. Yang takkan ditolak doanya. Yang kedua, malam 2 hari raya. Maksud 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidil-Adha. Selalunya kita 2 malam ni lah. Jarang kita nak buat ibadah doa-doa. Duk sibuk tu, rumah tu tirai tak tukar lagi, sofa tak kan. Ketupat tak siap lagi, ini tak siap lagi. Sibuk lah, tak ada nak fikir zikir-zikir ni. Kan. Malam raya, 2 malam raya, Aidilfitri dan Aidil-Adha. Dah 3. Yang keempat, malam pertama Rejab. Malam pertama Rejab. Dan yang kelima, malam Nisfus Sya'ban. Malam Nisfus Sya'ban. Tu malam Lailatul Qadar tak sebut pun. Malam Lailatul Qadar istimewanya lebih hebat daripada 5 tadi. Kan? Daripada 5 tadi. Disebut khusus tentang Lailatul Qadar, surah Al-Qadar tu. Itu juga malam-malam Ramadan tak perlu nak sebut lah. Tiap-tiap malam-malam Ramadan ni istimewa. Disebutnya malam Jumaat. Dan antara amalan yang istimewa pada hari Jumaat, iaitu kalau Qurannya bacaan surah-surah tertentu. Antara, bukan hanya anjuran Nabi baca tu surah Kahfi. Ada surah Dukhan, ada surah Sajadah dan surah Tabarak. Tapi surah Kahfi itu antara yang sangat istimewa, sangat penting dalam kehidupan kita di akhir zaman, lebih utama macam kita sekarang lah. Kan? Di akhir zaman, kerana itu sebagai benteng kita daripada fitnah akhir zaman. Iaitu lebih lagi ibu fitnah, Dajjal. Dan ada solat yang sangat istimewa, takkan ada pada hari lain. Iaitu kita sebut solat Jumaat pada waktu zuhur. Itu yang disebut tajuk kita ni tentang solat Jumaat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Yang maksud, kita
adalah umat terakhir dari sudut diutus di muka bumi. Umat Adam dulu, Idris, Nuh, Saleh, semuanya. Sampai Isa, last sekali umat Nabi Muhammad. Kita umat terakhir diutuskan. Tapi yang terawal, yang terdahulu, terawal menikmati kelebihan ganjaran syurga. Umat yang terawal masuk syurga. Pada hari kiamat, walaupun mereka, iaitu umat terdahulu, diberi kitab syariat samawi sebelum kita, hari Jumaat adalah hari yang telah difardukan ke atas mereka untuk mendampingkan diri pada Allah Ta'ala, tetapi mereka telah mempertikaikan, kita sebut tadi. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita, sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, iaitu Yahudi hari Sabtu, Nasrani pada hari Ahad. Sebenarnya solat Jumaat telah difardukan di Mekah. Bila Nabi dapat sembahyang waktu Isra' Mi'raj, dah difardukan sembahyang Jumaat. Cuma Nabi tak buat lagi. Sebab tak boleh nak berkumpul di Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tetapi tidak dapat dilaksanakan di Mekah kerana orang Islam masih lemah dan tidak mampu berkumpul untuk mendirikan solat Jumaat. Sampai Nabi hijrah Madinah, tak buat pun Jumaat. Tapi hukumnya telah digazetkan. Tapi tak pernah buat lagi. Kerana dalam keadaan sukar. Begitulah kita ni, kewajiban Jumaat akan terhapus, tergantung kalau ada kesukaran. Macam kita COVID dululah. Kan? Bab COVID, termasuklah kalau perang, termasuklah benda-benda yang menjadi penghalang, bahaya. Maka nanti akan disebut siapa yang terhalang daripada kewajiban sembahyang Jumaat. Walaupun pada asalnya nampak dia wajib, tapi ada halangan-halangan tertentu. Orang pertama yang mengumpulkan orang ramai untuk mendirikan solat di Madinah sebelum Nabi SAW ialah As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Siapa dia As'ad bin Zararah? Dia antara pemimpin masyarakat di Madinah dan dia antara kumpulan terawal masuk Islam di tangan Nabi, 12 orang. Di kalangan 12 orang. Dia antaranya. Masuk Islam di bila? Dia datang ke Mekah sebelum Nabi hijrah 2 tahun. Sebelum Nabi mula hijrah, sebelumnya 2 tahun. 2 tahun sebelum. Jadi ketika tu Mus'ab bin Umair, dia orang Mekah. Mus'ab bin Umair ni anak muda yang Nabi suruh dia pergi Madinah awal. Suruh pergi mengajar Quran. Ajar orang Islam melalui ilmu Quran. Jangan tak payah mengajar yang lain. Sembahyang tak payah, apa tak payah. Mengajar Quran dulu. Maka dia pergi, setahun dia duduk sana, dia berjaya bawa 12 orang. Dalam 12 itulah ada As'ad bin Zararah ni. Masuk Islam. Balik 12, tahun depan datang pula musim haji. Bulan Zulhijjah. Musim haji. Zaman dulu ada juga kerja haji jahiliah, tapi cara jahiliah lah. Tapi musim haji tetap Zulqa'dah, Zulhijjah. Kan? Jadi mereka datang ni bukan tujuan nak buat haji secara jahiliah, tapi Nabi sembunyi-sembunyi berkumpul di Aqabah. Tempat kita melontar kan, Jamrah Aqabah. Dulu nama Jamrah Aqabah. Lah ni Jamrah apa? Kubra. Dia ada 3 dulu. Dulu nama Ula, Usta, Aqabah. Ula pertama, lubang pertama. Usta lubang kedua tu. Aqabah ujung kali. Dulu nama Aqabah ni bukit kecil. Di ujung Aqabah tu ada tempat Nabi jumpa dengan dia orang 12 ni, tempat bai'ah. Kita tak pernah jumpa. Orang buat haji, dia datang melontar, dia balik. Tak boleh pergi tempat tu. Kecuali yang duduk di Aziziyah. Pernah dengar nama kan? Orang Melayu Mekah. Aziziyah ni bersebelahan dengan tempat melontar. Tapi dia bukan dalam Mina. Dia duduk luar, tapi tak jauh. Sebab tu saya kalau package Aziziyah ni, saya anjurkan sangat. Galakkan. Itu lagi baik bagi pandangan saya. Lagi baik datang ke Mekah, pergi duduk Aziziyah. Sampai kerja haji melontar habis semua, baru balik duduk di Mekah, duduk di hotel Mekah. Memang pada awalnya, jauhlah daripada Masjidil Haram. 5 km Aziziyah tu. Kan? Tapi selepas, sebab bila melontar, orang duduk kemah jalan main 4 km. One way. Pergi balik 8. Tapi orang Aziziyah,
1 kilometer ataupun setengah kilometer pergi, setengah kilometer balik. Tu untung. Duduk Aziziyah. Jadi orang yang duduk Aziziyah ni akan boleh lalu di Masjid Aqabah, Masjid Bai'ah. Nama sekarang ni Masjid Bai'ah. Ada masjid tu. Tapi kecil je, lebih kurang rumah ni je. Tapi time musim haji dia kunci lah, buah mangga punya besar. Tak boleh masuk pun. Boleh tengok kot tepi pagar je. Itulah tempat, Masjid Bai'ah itulah tempat Nabi bersembunyi-sembunyi, jumpa dengan 12 orang ni masuk Islam. Peristiwa tu namanya Bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'atul Aqabah yang pertama. Aqabah tu nama tempat. Bai'ah ni perjanjian setia masuk Islam. Jadi dia orang tak buat haji cara jahiliah, dia datang senyap-senyap, masuk Islam, dia balik Madinah. Setahun lepas tu bawa mai 70 orang pula. 12 orang ni berkembang dah jadi 70. Itu peristiwa mai di situ juga, buat perjanjian masuk Islam di situ, dinamakan peristiwa Bai'atul Aqabah kedua. Lepas itu, setahun lepas itu baru Nabi hijrah ke Madinah. Dah di Madinah dah berkembang dah orang Islam. Jadi antara orang yang terawal masuk Islam, dia panggil Naqib, pemimpin 12 orang yang terawal, antaranya As'ad bin Zararah ni. Dialah bila dah masuk Islam, dia balik, Nabi ajarlah sembahyang 5 waktu termasuk sembahyang Jumaat. Caranya kumpul orang buat macam ni. Dia balik, dia praktik terus. Sebab Madinah tak ada gangguan macam tu. Dia pula pemimpin, siapa berani kacau dia. Dia kumpul orang, dia buat sembahyang Jumaat. Nabi duduk Madinah lagi. Duduk Mekah lagi. Tak hijrah lagi. Dia dah buat Jumaat. Dialah orang pertama dalam sejarah Islam memulakan sembahyang Jumaat. Nabi belum mula lagi. Sebab Nabi masih berada di Mekah. Sayyidina As'ad bin Zararah, dia jadi sebab berkembangnya Islam meluas. Dia antara orang terawal belajar Quran dengan Mus'ab bin Umair, duta yang Nabi hantar daripada Mekah mai Madinah. Daripada dia, pemimpin-pemimpin dah mula dengki, cari pasal nak bunuh As'ad ni. Dia dulu kuat sangat agama sembah berhala ni. Tiba-tiba dia senang tukar ikut agama baru, orang dah mula nak bunuh dia. Kan? Antaranya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, anak saudara dia. Sa'ad, ni As'ad, lebih kurang dekat-dekat kan. As'ad, Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adh ni anak saudara. Dia kata, dia yang berani nak cabar As'ad ni. Nak bunuh pak saudara dia. Datang dengan pedang macam ni. Memang keras betul lah. Memang nekat nak bunuh. Nak serang rumah yang As'ad sedang belajar Quran dengan Mus'ab tadi dalam rumah. Main daripada jauh ni, dengar suara Quran dalam. Suara Quran, apa tu? Bahasa apa tu? Makin dekat, tak mau serang lagi, nak dengar dulu. Dengar hati jadi lembut terus. Jatuh pedang dia. Terus masuk, apa kamu buat tadi ni? Baca Quran sekian-sekian. Dia pula masuk Islam. Datang nak bunuh tadi ni. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, lagi luas lah Islam. Mudah tersebar. Dia lagi pemimpin besar. Anak muda yang jadi pemimpin besar. Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam di tangan pak saudaranya As'ad bin Zararah. Jadi bila orang-orang ni masuk Islam, seluas. Bila Sa'ad yang anak saudara nak bunuh orang tadi, nak bunuh pak saudara tadi, akhirnya masuk Islam, dia balik kumpul orang kampung ni semua. Kumpul, dia terus offer Islam, beritahu Islam macam ni, baru dapat, dia tak jumpa Nabi lagi, baru jumpa dengan Mus'ab ni je. Terus orang kampung ni semua taat pada dia. Semua masuk Islam. Syahadah setelah dia ajak. Kecuali satu orang je yang lari. Dia satu kampung tadi, seorang lari. Tak nak masuk Islam. Tapi pada tahun 2 Hijrah berlaku perang Uhud, yang seorang tak nak masuk Islam tadi, dia datang tak masuk Islam lagi, datang pada Nabi terus nak masuk Islam. Jadi komplit 100% satu kampung dia masuk Islam. Tapi yang seorang tu lambat sikit masuk Islam juga. Tapi akhirnya dia tak sempat semayang pun. Yang masuk Islam lambat ni, dia masuk Islam, perang mati. Dia kata, aku dah masuk Islam, apa nak buat lagi sekarang ni? Nabi tak suruh kau kena semayang, kau kena taubat, kau kena buat. Tak. Sekarang kau dah masuk Islam, pegang pedang lawan musuh. Dia lawan balik kawan-kawan dia lah. Kan? Kafir. Akhirnya dia kena bunuh. Jadi dialah ahli syurga yang tak pernah semayang. Tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah apa. Masuk Islam, perang mati. Hebat. Usaha daripada Sa'ad bin Mu'adh, dia masuk Islam sebab
pak saudara As'ad bin Zararah. Pak As'ad pula sebab Mus'ab bin Umair, duta yang Nabi hantar semua dakwah tu. Ini pemimpin hebat-hebat belakang ni. Dalam riwayat persyariatan solat Jumaat, dalil disyariatkan dan diwajibkan solat Jumaat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni mengerjakan salat Jumaat, sembahyang Jumaat. Dan tinggallah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ni turun menandakan dah wajib sembahyang Jumaat. Kan? Dikatakan turunnya bukan mula hukum turun, hukum wajib Jumaat tu semenjak belum turun ayat ni lagi. Ayat ni setelah Nabi dah hijrah ke Madinah. Bila turun ayat tersebut, Nabi tengah nak mulakan sembahyang Jumaat. Okey, As'ad tadi, kita ambil cerita balik As'ad tadi. As'ad bin Zararah yang mula buat sembahyang Jumaat. Di mana dia mula kumpul? Dikatakan dia mula kumpul di satu tempat yang hari ni dibina masjid namanya Masjid Jumaat. Kenapa ya? Di Madinah. Kalau kita nak pergi Quba tu selalunya, kalau naik van dia lalulah ke Masjid Jumaat. Tapi kalau naik bas dia tak lalu. Dia tak jauh daripada Masjid Quba. Kalau kita jalan kaki tu lebih kurang 200 meter nampaklah antara Quba dengan Masjid Jumaat ni. Jadi Masjid Jumaat lama dah. Awal tahun 2005 dulu saya pergi. Dia orang tak buat Jumaat, dia kunci. Di Madinah hanya 2 sembahyang Jumaat je. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Masjid Jumaat tu tak ada sembahyang Jumaat zaman tu. Kan? Tapi mungkin dah makin orang datang ramai apa semua, dia buat balik, minta-minta, akhirnya dia buat Jumaat di situ juga. Di Masjid Jumaat tu dah ada sembahyang Jumaat sekarang ni. Cuma kita jemaah ni jaranglah pergi sembahyang Jumaat di situ. Kita tumpu Masjid Nabawi kan. Tapi Masjid Jumaat ni taklah sebesar Masjid Quba, dekat dia kecil je. Masjid tapak itulah permulaan As'ad ni mengumpulkan orang sembahyang Jumaat. Dia awal lagi lah. Tapi masa As'ad sembahyang tu, dia taklah masjid. Dia kebunnya. Dia tak kumpul dah, tak buat bangunan. Hanya kebun itu, buat cacalah kebunnya. Kebun kurma. Nabi datang, baru Nabi asaskan bangunan Masjid Quba. Jadi tetap kita kira Masjid Quba tu masjid pertama lah. Barulah Masjid Nabawi. Kemudian lewat dah. Baru dibina tapak tu sebagai Masjid Jumaat. Sebelum tu tak ada bangunan pun situ. Tak ada bangunan masjid lah. Jadi apa nak sebut tadi, sembahyang Jumaat ni bila Nabi mula sembahyang Jumaat, orang ni dengar rombongan perniagaan yang datang dari Syam, bawa barang fresh, tepung yang baru, pakaian baru sampai ni. Orang duduk dalam sembahyang Jumaat, semua lari keluar. Kan? Semua pergi nak berebut nak beli sana. Tinggal Nabi dengan beberapa orang dalam masjid. Khilaf ulama, ada yang mengatakan hanya 40 orang. Sebab tu kita ambil syariat, sembahyang Jumaat, sekurang-kurang 40 orang. Walaupun pandangan banyak. Pandangan mazhab Maliki 12 orang. Pandangan mazhab lain ada 10 orang. 2 orang, 3 orang pun boleh buat Jumaat. Jadi banyaklah, tapi kita ambil pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, nanti kan disebut nanti. 40 orang. Berdasarkan cerita tu, sebagian ulama mengatakan yang baki depan Nabi hanya 40 orang. Daripada beratus orang tu, semua lari pergi nak beli barang sana. Sebab tu Allah kaitkan, tinggal. Jangan duk sibuk jual beli. Datang sembahyang Jumaat ni. Kan? Dan banyak hukum daripada sini. Antaranya kita senang ambil hukum berkaitan dengan boleh tak kita buat urusan lain. Kata ulama, haram kita buat urusan lain daripada sembahyang Jumaat, waktu sembahyang Jumaat. Maksudnya siapa? Orang perempuan tak terlibat lah. Orang lelaki yang wajib sembahyang Jumaat tu. Orang perempuan tak kisahlah, memang dia tak wajib pun. Tapi orang lelaki yang wajib sembahyang Jumaat, kalau dia musafir tak wajib. Kan? Kalau dia musafir, kalau dia sakit tak wajib. Ni orang yang wajib. Dia wajib datang Jumaat, tapi dia buat urusan lain, urusan tu jadi haram bagi dia.
dia berniaga, dia beli, dia jual, haram. Pendapatan tu berdosa. Dan haram tu. Kan? Sebab tu saya dulu masa di masjid, peniaga-peniaga biasalah nak buka gerai kan Jumaat tu. Kita umum bagi peniaga tolong berhenti bila azan dilaungkan sampai selesai sembahyang. Setiap kali umum. Itu tak ada juga yang berniaga, kita buat surat hantar. Nak berniaga di sini, dia pegang surat. Tolong berhenti, tutup. Dia orang datang ramai-ramai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami ni bila azan memang kami semua orang lelaki pergi masjid. Yang duduk situ isteri kami berniaga. Okey, saya kata bagus, betul lah tu. Tapi sanggup tak kalau ada tak pembeli lelaki datang beli? Adalah, kadang-kadang ada orang lagi duk beli apa semua, azan dah. Beli kan. Tu jadi dia bila ada berlaku jual beli, salah seorangnya orang yang wajib sembahyang Jumaat, jadi penjualan tersebut hasilnya haram. Yang beli orang lelaki. Kan? Jadi sanggup tak isteri tuan-tuan sekalian kata, oh saya tak nak jual pada orang lelaki, kamu haram. Takkan nak kata gitu. Tak mau kata gitu, tutup. Senang. Selamat pendapatan. Kan? Tapi kalau orang perempuan yang jual, yang datang beli juga perempuan, tak ada masalah. Ni masalahnya datang beli orang lelaki. Dah terlibat, kan? Benda haram. Kita pula tak tahu dia musafir takkan. Yang kau musafir ke? Kau tak wajib. Nak temu duga pula. Nak jual apa macam tu. Lebih baik senang, selamat, tutup. Sekejap je. Lebih kurang sejam je. Daripada azan sampai selesai sembahyang. Jadi lepas itu bukalah. Jual lah, nak jual. Memang orang keluar ramai. Biar jangan kita berebut nak banyak, nak untung besar. Sampai dapat benda haram. Campur kotor habis semua. Okay, disebut di sini. Antara dalil wajib salat dalam hadis pula di bawahnya. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Sembahyang Jumaat itu hak yang wajib, tanggungjawab yang wajib atas setiap lelaki Islam Muslim. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika baginda berada di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma yakununna minal ghafilin. Hendaklah suatu kaum itu daripada meninggal salat Jumaat. Hendaklah sesuatu kaum itu daripada meninggalkan salat. Maksud berhenti daripada meninggalkan salat Jumaat. Atau Allah maksudnya jangan tinggal sembahyang Jumaat. Itu dia nak sebut, mungkin ada perkataan terjatuh lain tahiannya. Hendaklah mereka menghentikan diri daripada meninggalkan salat Jumaat. Atau Allah akan menutup hati mereka. Kalau buat juga, tak berhenti, maksudnya tak pergi sembahyang Jumaat, Allah meterai, tutup pintu hati. Kotor hati dia. Akibatnya, mereka akan menjadi golongan yang lalai. Apa ni? Sengaja. Tak ada alasan. Berdosa besarlah. Berdosa. Okey, hikmah syariat solat Jumaat. Solat Jumaat disyariatkan itu mempunyai hikmah dan faedah yang banyak. Dalam ruang ini tidak dapat dimuatkan dengan terperinci antaranya. Antara hikmah yang terpenting ialah orang Islam akan dapat bertemu bagi peringkat qaryah di masjid sekali dalam seminggu. Supaya kita bermasyarakat jugalah sekurang-kurangnya seminggu sekali. Di situlah mereka boleh menerima nasihat untuk menyatukan, menguatkan kesatuan dan perpaduan mereka serta tolong-menolong sesama mereka. Jadi sangat baguslah masjid-masjid yang buat kuliah sebelum tu. Itulah time ramai orang datang, kan. Kita buat kuliah maghrib berapa keratnya, ceramah tengok tiang. Tengok tiang sana, tiang sini. Ada seorang melekat kat tiang tu, ada seorang melekat kat dinding sana. Kan? Geng tiang belakang. Kita sebut geng cicak men belakang. Melengkat kat tiang. Tiang tu dinding. Hari Jumaat ramai. Jadi takkan. Kadang-kadang orang kata jangan buat Jumaat biar dia orang buat amal. Yang nak beramal kalau tak ada kuliah, berapa keratnya. Yang lain duduk menyanda, tidur, tengok mesej, tengok Facebook dalam masjid. Tak ada apa. Baik kita buat. Cukup bagus masjid yang menganjurkan kuliah-kuliah sebelum azan Jumaat. Khutbah jadi buai, yang kata membuai tidur. Oh, sedap.
Imam Assalamualaikum, dia pun jalan. Kan? Hilang dah. Apa ni? Kita tengok di situlah mereka khatib. Justru hari Jumaat adalah perhimpunan mingguan kerana pada hari itu orang Islam dapat bertemu dalam satu kumpulan bersama-sama pemimpin mereka, iaitu imam khatib. Sebab itu Allah SWT berkali-kali menggesa orang Islam hadir untuk bersolat Jumaat pada hari tersebut dan memberi amaran kepada mereka meninggalkannya atau memandang ringan terhadap sembahyang Jumaat. Perkara-perkara tersebut telah diterangkan sebelum ini dan akan dijelaskan nanti. Hal ini cukuplah untuk merenung sabda Nabi SAW, "Man taraka thalatha jumu'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Siapa yang meninggal 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankan, kerana sengaja, tak ada apa-apa sebab yang boleh jadi penghalang sembahyang Jumaat, maka Allah SWT akan menutup pintu hatinya. Bila tersebut tutup pintu hati, lepas pada tu memang dia semakin jauh daripada agama, semakin benci, semakin rasa ringan. Alah, tak semayang pun tak apa. Alah, tak puasa pun tak takut. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup pintu hati dia. Kita ni tak berani nak tinggal satu waktu pun tak berani. Lewat pun tak berani semayang. Tertinggal semayang. Lewat semayang pun tak berani. Sebab apa? Hati kita Allah bagi cahaya, hidayah, terang, bersih. Tak berani nak tinggal. Orang yang ada je, orang tak semayang 5 waktu, tak kisah pun. Relax je, tak takut, tak bimbang. Tak puasa Ramadan, tak ada apa, tak qada, tak kisah. Sebab apa? Hati dia Allah tutup pintu hati. Itu yang takut tu. Kita tak nak ditutup pintu hati. Ni 3 kali Jumaat, habis pintu hati kau kena tutup. Kecuali kau taubat, Allah bagi peluang terbuka balik hati kau. Tapi kalau satu minggu tinggal, tetap berdosa. Kalau tak ada alasan, sengaja-sengaja ni. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Islam. Ngantuk, malas nak pergi. Banyak kerja sibuk orang, malas nak pergi. Itu kira sengaja tu. Tak ada alasan. Tapi dah kotor dah hati dia, dah dot hitam tu dah ada dah, walaupun tak tutup lagi. Dah kotor dah, dia kena bertobat banyak. Jadi lalai. Sebab tu dia semakin teruk, semakin tinggal, semakin mudah jauh dan sebagainya. Allah Akbar. Syariat wajib solat Jumaat diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat berikut. Jadi pernah dulu saya di masjid, sebelah masjid tu ada business center, kedai-kedai, termasuk ada hotel. Hotel murah ni lah, hotel bajet ni. Kan? Jadi orang duk komplain, kata bila kita kalau tetamu masjid Falah datang, selalunya kita sewa hotel tu lah, bagi duduk dekat. Syekh-syekh mana kan nak buat kuliah, tidur di hotel tu. Jadi bila kita pergi, pekerja dia duduk cerita, "Ustaz, hari-hari Jumaat ni, bilik kami laris," dia kata. Tapi dia orang sewa 2 jam. Buat kerja tu, perempuan mai. Pekerja semua orang Melayu, orang Islam. Padahal hotel sebelah masjid, khutbah sampai ke dalam hotel tu. Dia tu dah tutup pintu hati, tak rasa takut, tak rasa risau, tak rasa bimbang. Kan? Pasal apa? Pintu hati dah tertutup, dah kotor dah. Itu tokek Cina kan. Dia berdosa lah. Pekerja tu dia kerja, dia gaji dia je, tak terlibat lah. Kan? Dia tak ada hak pula nak halang orang tu. Sebab perniagaan dia boleh. Iman dia tak suka je lah. Sebab tu dia komplain kat kita. Maksudnya bagi tahu maklumat tu. Kita pun tak ada kuasa lah. Maksudnya sekadar report pada JAIS tindakan lah. Tapi tak dapatlah tangkapan tu. Tu cerita dia lah. Dia kata orang sewa 2 jam. Bawa orang perempuan masuk dalam. Allah Akbar. Sebelah masjid Falah ya. Ada hotel. Zaman saya dulu kerja situlah dulu, sekarang kita tak tahulah macam mana keadaan ni kan. Okey, syarat wajib solat Jumaat. Solat Jumaat diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat berikut. Okey. Kalau tak cukup syarat ni, dia tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Yang pertama, Islam tak wajib. Tapi orang kafir tak dituntut melaksanakan solat Jumaat di dunia ini kerana mereka dituntut memeluk Islam dulu. Jadi khilaf ulama, adakah dia dapat dosa 2 kali ganda? Dia tak Islam, lepas itu tak semayang. Adakah tak semayang pun dikira dosa bagi dia? Tak Islam pun dosa.
Sebagian ulama kata yang paling kuat katakan tak. Dia dosa tak Islam tu dah sebesar-besar dosa daripada dosa tak semayang pun. Kalau orang Islam, dia Islam tapi tak semayang, dosa juga. Tapi dosa tak masuk Islam tu lagi dahsyat. Kan? Asas ibadat dan ketaatan keseluruhannya manakala di akhirat pula mereka tetap didakwa dan diazab. Yang kedua, baligh. Kanak-kanak tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Tak wajib hadir atas kanak-kanak yang belum baligh kerana mereka tidak mukallaf. Yang ketiga, berakal. Terkeluar dia item berakal ni, iaitu orang gila, orang pitam, orang koma, semua tak berakal semua tu. Orang yang ditidurkan, diubat tidur kena COVID ke ditidurkan, itu tak wajib sembahyang Jumaat. Dia tak wajib qada Jumaat, cuma zuhur je lah. Kalau dia sedar nanti, zuhur lah. Tak wajib mendirikan solat Jumaat kerana mereka juga tidak mukallaf. Tak berakal ni. Yang keempat, bebas sepenuhnya. Dia bukan hamba. Solat Jumaat tidak diwajibkan atas hamba kerana hamba sibuk menjalankan tanggungjawab terhadap tuannya. Hamba ya, bukan pekerja. Pekerja lain. Pekerja dah merdeka. Kerja apa pun Jumaat tetap. Tanggungjawab itu menghalang mereka daripada menunaikan Jumaat. Orang penjara tak bebas. Tak bebas Jumaat. Kalau penjaranya tak ada Jumaatnya. Tapi mungkin kot ada kan. Tak tahu lah banduan je ni. Saya pun tak tahu. Ada masjid dalam kawasan tu. Tapi takkan banduan boleh keluar daripada sel dia kan. Allah alam lah. Kalau tak boleh keluar memang tak wajib lah sembahyang Jumaat. Sebab dia tak bebas. Kan? Walaupun dia merdeka. Yalah kalau bebas keluar Jumaat, dia keluar lari terus. Kan? Membahayakan pula, mudaratkan. Jadi dia hanya buat sembahyang waktu 5 waktu je. Yang kelima, lelaki. Salat Jumaat tidak wajib ke atas perempuan kerana sibuk melayan anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Kesibukan tersebut sudah tentu menimbulkan kerumitan atas mereka jika diwajibkan menghadiri solat Jumaat. Kan? Sama di mana-mana pun. Cuma semua yang tadi kita sebut, hamba tak wajib, kanak-kanak tak wajib, orang tak bebas tak wajib, orang perempuan tak wajib. Yang tak wajib tapi kalau buat juga sah. Kan? Bukan tak sah, tetap dikira sah dan tak perlu buat zuhurnya. Cukup Jumaat tadi lah. Cuma tak wajib tak pergi pun tak apa. Nak pergi silakan. Kalau pergi terlaksana tanggungjawab, kewajiban. Tak lah, tak dikira lah sebab dia orang tak wajib. Kanak-kanak pergi pun dapat dia pahala sembahyang dapat pahala Jumaat, sembahyang Jumaat ganda semua dapat lah. Macam orang lelaki dapat, dia pun dapat lah kalau dia pergi sembahyang Jumaat. Zuhur, dia buat zuhur je. Zuhur, kalau dia buat seorang-seorang, lain tak sama dengan Jumaat tu. Kalau dia buat Jumaat juga, dia dapatlah pahala berjemaah. Kan? Pahala Jumaat lain, dia tetap nilai yang sama. Jumaat, kalau dia buat zuhur pun berjemaah, Jumaat pun samanya, insya-Allah sama. Tak rugi pun perempuan. Tapi kalau dia buat Jumaat juga, pun dapat pahala Jumaat, selesailah zuhur dia. Kan? Keenam, sihat tubuh badan. Memang kita kalau musim haji, kita tak galakkan orang perempuan pergi. Sebab sesak sangat. Kalau nak pergi, tak larang. Kita tak boleh larang. Nak pergi, silakan. Cuma kalau dia tanya, nak pergi tak pergi, kita kata sembahyang di hotel lah. Sebab terlalu sesak dan mengurangkan sikitlah kesesakan orang lelaki tu. Orang perempuan baik buat di sembahyang waktu di hotel. Yang keenam, sihat tubuh badan. Solat Jumaat tidak wajib ke atas pesakit sama ada berasa sakit ketika menghadiri solat Jumaat di masjid, berasa sakit kerana menunggu selesai solat Jumaat, atau akan bertambah kuat sakitnya dan lambat sembuhnya kalau dia pergi. Begitu juga tidak diwajibkan solat Jumaat atas orang yang ditugaskan merawat, berkhidmat pada pesakit. Doktor, nurse, orang lelaki nurse juga ke? Nurse lelaki. Dia tetap tak wajib lah kalau kena tugas dia waktu tu. Cuma kalau boleh janganlah 3 kali dia tak pergi tu. Minggu ni tak pergi, minggu depan gila orang lain pula lah. Kan? Shift.
Tapi kalau kerja yang kira-kira kalau bos semua orang Islam, kena cari jalan lah, bagi atur lah. Minggu ni dia tak pergi, minggu depan dia boleh pergi Jumaat pula kan. Pesakit. Hal ini kerana tiada orang lain yang boleh mengambil alih tugasnya, kerana dia pergi bersolat Jumaat sedangkan pesakit memerlukan khidmatnya. Pengecualian ini tidak dikira sama ada pesakit itu di kalangan ahli keluarganya atau tidak. Walaupun dia jaga ni ayah kat rumah, si orang lelaki, anak lelaki jaga yalah family kat rumah dia. Dia tak boleh nak pergi lah, nak tinggal macam mana? Tinggal bahaya. Kalau tinggal tu menyebabkan lebih bahaya, dia tak payah pergi Jumaat. Tak wajibnya. Kalau tinggal pun lah boleh. Dia boleh uruskan sendiri dalam masa sejam je. Dia wajib juga pergi. Tengok keadaan dia lah. Yang ketujuh, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Sama ada kampung dia, qaryah dia yang kita namakan dia bermastautin di situ, ataupun dia bermukim. Maksudnya dia musafir lebih pada kita jumlah 5 hari itu. Kan? Dia dah kira bermukim. Dia kena pergi Jumaat lah. Solat Jumaat tidak wajib atas orang musafir. Dengan syarat perjalanan itu harus, walaupun dekat. Kan? Harus. Dia harus ni maksudnya, musafir kan ada 5 hukum. 3 kita kira harus. Maksudnya harus ni dibolehkan dia musafir. 2 lagi tak dibolehkan dia musafir. Apa dia? Yang pertama, hukumnya wajib kalau nak buat urusan wajib. Kan? Seperti nak pergi haji contohnya. Yang kedua, kalau urusan sunat, musafirnya dikira sunat. Kan? Yang ketiga, kalau urusannya harus. Apa urusan harus? Contoh nak bercuti. Kita pergi melancong kat mana, pulau mana, Langkawi ke apa kan. Surabaya. Jadi tak ada apa-apa, bukan urusan wajib, bukan urusan sunat saja, nak berehat, nak cuti, itu benda harus. 3 ni boleh buat tinggal sembahyang Jumaat. Kerana dia musafir, benda yang dibolehkan. Okay. 2 lagi makruh. Kalau urusan makruh, dan haram kalau urusan haram. Kalau 2 ni tak boleh tinggal sembahyang Jumaat. Walaupun dia musafir pergi 2 hari je. Tapi urusan main judi, kan? Urusan yang tak baik lah, dosa. Dia tak boleh tinggal sembahyang Jumaat. Tak boleh jamak qasar. Tak boleh tinggal puasa. Sebab benda tu hadiah daripada Allah. Allah takkan bagi hadiah pada orang lawan dia, maksiat pada dia. Allah takkan bagi hadiah lah. Kalau dia buat perkara yang menentang hukum hakam Allah, Allah tak bagi hadiah. Tak boleh ya. Jumaat dia tetap wajib. Jadi dia, walaupun dia buat zuhur, berdosa. Satu berdosa perjalanan dosa tadi. Yang kedua berdosa kerana tinggal Jumaat. Itu musafir ada syarat dia pula. Untuk Jumaat, mesti keluar sebelum azan subuh. Kalau dia keluar dah selepas azan subuh, berarti dia wajib untuk singgah sembahyang Jumaat juga. Tapi tengok, kalau itu pun, keluar lepas subuh, mungkin pukul 8. Tapi nak berhenti tak boleh. Sebab dia naik bas ekspres. Contoh naik ekspres. Mana boleh nak berhenti tu? Jumaat. Yang tu kira tadilah ada keuzuran juga. Cuma dia jangan 3 kali jadi macam tu. Jangan jadi driver bas 3 Jumaat tinggal. Tak boleh gila shift lah. Aku dah minggu lepas dah kena tak sembahyang Jumaat. Minggu ni nak sembahyang pula. Kena gila macam tu. Solat Jumaat yang ketujuh, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Solat Jumaat tidak wajib atas musafir dengan syarat perjalanan itu harus walaupun dekat. Seseorang yang musafir itu disyaratkan memulakan perjalanan sebelum terbit fajar ni. Jawapan dia Haji. Dia jumpa jawapan dia. Hari terbit fajar maksud azan subuh. Dan dia tidak dengar azan subuh di tempatnya. Kan? Kalau dia keluar sebelum, contoh dia keluar dari rumah, Bukit Bandaraya ni, kita keluar rumah ni, baru sampai sepadan tu dah dengar azan kat ni, maksudnya dia kena semayang. Maksud dia keluar lepas Jumaat jugalah, lepas subuh juga. Kan? Sebab dia keluar sampai Subang Jaya dah. Orang sini Shah Alam keluar dah tol Bukit Jelutong tu. Dengar azan subuh pun tak apalah. Sebab dia, maksudnya dia bab Jumaat tu dia boleh tinggal Jumaat. Kan? Dah keluar kawasan dah. Solat Jumaat tidak wajib atas orang yang bermastautin di tempat yang tidak sah didirikan solat Jumaat. Apa dia? Contoh,
Seperti di kampung yang bilangannya kurang 40 orang. Kira-kira ada 30 orang je. Itu buat zuhur je lah. Dan tidak mempunyai sebarang keuzuran. Kalau mungkin ada 40 orang tapi 3 orang lagi tak boleh mai kerana halangan ke apa benda kan. Itu dikira keuzuran, tapi ikut pandangan ni tetap sembahyang zuhur. Tapi tak berdosa lah. Kan. Kalau boleh pergi, dia kena cari tempat lain lah. Kalau dia boleh, macam kita dekat, naik motor kereta senang kan. Zaman dulu jalan kaki nak pergi masjid, satu masjid bukan senang. Kan. Dia orang tempatan, dia tak wajib untuk sembahyang kalau tak cukup tak buat Jumaat. Tapi katalah dia dah nak buat Jumaat juga, dia pergi tempat lain, dia sah lah. Tapi dia tak termasuk dalam kiraan 40 orang sana. Orang sana dia cukup 40, dia pergi tu yang ke-50, dia yang ke-50 ke 41, 42 ke. Dia menumpang, dia sah sembahyang Jumaat, cuma dia tak dikira dalam 40 orang qaryah sana. Kan? Ya. 40 orang kan. Dia pergi tempat lain. Kalau tak ada tempat lain yang dia nak pergi, maksud nak pergi tak boleh, jauh pula, susah nanti. Tu dia buat zuhur je lah. Buat zuhur saja. Nanti dalam pandangan mazhab Syafi'i mengatakan ada bilangan lain. Saya tak ingat jumlah bilangan tu. Kurang pada 40, sah tak sah dan sebagainya. Kalau ada keadaan yang terdesak, maksudnya tak ni juga, boleh buat Jumaat. Ada pandangan yang mengatakan demikian. Kita buat Jumaat kan. Dalam keadaan tu kira darurat lah. Dalam keadaan darurat nak kumpul 40 mustahil lah. Mesti kena tangkap yang kita kan. Tak dibolehkan. Jadi buat Jumaat juga. Cuma kita menghormati pandangan yang masyhur 40. Walaupun kita ada 10 orang, kita buat Jumaat, tapi kita buat juga zuhur. Cover orang kata. Tu. Masya Allah. Cuma itulah mutaakhir ni saya mungkin dia orang ambil pandangan katakan tempat kerja tu macam tempat karyah dah. Tempat mukim dia dah. Hari-hari dia duduk situ. Kurang-kurang 8 jam kan datang. Jadi dia buat Jumaat di dalam pejabat, di dalam macam contoh kan hotel pun ada masjid atas kan. Walaupun rumah dia orang mana hala tu. Tapi situ memang hari-hari dia datang seolah macam karyah dia. Dah karyah dia. Dah dikira karyah dia. Jadi sebab tu banyaklah tempat-tempat yang kerja ni dah buat Jumaat. Macam di KL contoh Bank Islam kan. Di bangunan tu tak tahu banyak lagi bangunan yang buat tempat Jumaat-Jumaat ni. Itulah mungkin alasan dia orang tu. Dikira orang bekerja tu macam dah karyah dia. Disyariatkan juga tidak terdengar suara azan daripada masjid karyah dia. Sebelahnya yang mendirikan solat Jumaat. Jadi Jumaat dengan dulu ni pada had ni kita cerita pada asas hukum. Tak termasuk keadaan sekarang tu ambil kira lain pula. Ni asas. Asasnya masjid ni buat Jumaat, masjid ni jangan bagi berdekatan yang suara kau ni tak sampai kau ni. Kalau suara kau ni azan sampai ke tempat ni, masuk dekat sangat tak boleh, tu kena gabung lah jadi satu. Kan? Pada asas hukum. Tapi keadaan kita sekarang mungkin ada halangan. Kan? Kalau nak kumpul satu tempat macam mustahil, tak ada tempat yang boleh menampung ramai macam tu. Kan? Semua boleh buat kecil-kecil. Maka mungkin itu darurat keadaan demikian, boleh dibuat, engkau buat tentu, ni tak jauh sini buat sini pula. Jadi kita kalau masjid negeri Shah Alam ada seksyen apa yang polis punya tu? 9 kan? 9. Khalid bin Walid tu kan? Surau, dia nama surau tapi buat Jumaat juga. Kan tak jauh pun, kira suara dengar lah. Suara boleh dengar. Itu tak ni kira. Nak cantum satu masjid negeri seluruh Shah Alam satu masjid, tak muat. Kan? Tak muat. Sekarang
Surah asal. Tak. Kita ambil kira yang asas ni macam itulah. Tapi oleh kerana sekarang ni, kalau nak ikut tu kira jauh juga Seksyen 9 dengan Masjid Negeri. Jauh juga. Kalau ukuran jalan kaki jauh. Tapi kita dah naik kereta kan. Dah naik kereta. Contoh kita, masa saya jadi imam dulu, orang Bangla mai datang komplain. Kita beritahu lah, engkau macam mana Jumaat okey. Dia kata susahlah, kita tak ada kenderaan nak jalan jauh-jauh masjid. Sini jauh-jauh masjid. Jauh apa? Saya kata USZ 9. Ada USZ 1. Bagi kita dekat lah naik kereta. Lupa kita dia orang jalan kaki. Dia orang nak pergi, daripada keluar Kelang nak pergi masjid tu bukan dekat. Nak kena sewa Grab ke apa ke pula kan. Kita lupa pasal kita dah naik motor kereta kan. Itulah. Jadi jalan kaki betul juga. Kelang jauh juga kalau jalan kaki tu. 4 km. Berapa meter jalan kaki jauh. Disyariatkan juga mendengar. Semua syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamluk aw imra'atun sabiyyun aw marid. Solat Jumaat adalah tanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab ni wajib. Yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam secara berjemaah, melainkan kepada 4 golongan yang tak wajib. Hamba yang memiliki, perempuan tak wajib, kanak-kanak dan orang sakit. Hadis satunya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jum'ah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka wajib atasnya mendirikan solat Jumaat, kecuali dia seorang perempuan, musafir, hamba dan orang sakit. Al-Jum'atu 'ala kulli muslimin man sami'an nida. Solat Jumaat wajib ke atas setiap orang yang mendengar seruan azan. Wajib kena pergi. Maksud yang orang tak termasuk 4 golongan tadi, dia dengar azan, wajib kena pergi. Okey, itu syarat wajib. Syarat wajib sembahyang Jumaat. Kita tengok syarat sah Jumaat. Bila seorang mempunyai 7 syarat tadi ni, 7 syarat wajib, maka wajib dia pergi solat Jumaat, mendirikan solat Jumaat. Bagaimanapun, solat Jumaat tidak sah melainkan dengan 4 syarat pula. Kalau tak cukup 4 syarat ni, walaupun dia pergi sembahyang Jumaat, tak sah. Itu namanya syarat sah. Yang tadi syarat wajib. Kalau tak ada syarat ni, tak wajib, tak payah pergi. Kalau pergi pula, tak cukup 4 syarat ni yang baru kita nak baca ni, namanya syarat sah, tak sah sembahyang Jumaat dia. Walaupun dia buat sembahyang Jumaat. Beza syarat wajib dengan syarat sah. Syarat sah Jumaat. Bila seorang mempunyai 7 syarat terdahulu, maka wajiblah dia mendirikan solat Jumaat. Bagaimanapun, solat Jumaat tidak sah melainkan dengan 4 syarat berikut namanya syarat sah. Yang pertama, solat Jumaat hendaklah didirikan dalam kawasan binaan. Sama ada di bandar atau di qaryah yang mempunyai penduduk yang bermastautin. Penduduk tetap mastautin. Tak kurang daripada 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib tadi ni. 40 orang yang bukan perempuan, bukan hamba, bukan. Okey. Maksud bandar, kawasan, iaitu kawasan yang mempunyai qadhi, hakim serta pasar untuk berjual beli. Kan? Jadi kita sehalam ni nak ikutnya asalnya satu bandar. Satu qadhi, kan? Satu hakim. Tapi tu pada asas kita sebut ni hukum asas. Tapi keadaan sekarang memerlukan pada ijtihad baru. Para ulama mengatakan boleh. Betul, saya di Mesir lagi lah. Satu apartmen, satu masjid. Apartmen ni, tinggi 30 tingkat, 6 ada berapa tingkat. Setiap tu dia, tapi tak besar, dia lebih kurang satu lot rumah, satu bilik, satu unit rumah dia buat masjid. Ataupun 2 unit rumah. Tu je buat masjid. Itu apartmen sebelah pula, masjid pula. Jadi azan dia dengar sini, khutbah dia dengar kawan ni. Duk lawan khutbah kalau Jumaat. Banyak masjid dia, tapi kecil-kecil macam tu lah. Memang kita nampak mustahil nak boleh kumpul satu tempat. Tak ada tempat lah nak boleh kumpul semua sekali. Ada masjid besar yang besar-besar macam kita, Masjid Shah Alam ada, tapi ada yang Cik 9, Cik berapa lagi yang buat Jumaat. Haji punya kawasan kan.
Surau banyak-banyak. Surau Jumaat. Dah keperluan. Kalau nak tumpu satu je, mungkin tak muat. Dan ada masalah yang lain. Daripada asasnya macam itulah. Dalam satu qaryah tu, apa hukum qaryah? Iaitu ada qadi, ada hakim, pasar jual beli satu tempat. Manakala maksud qaryah pula, tadi bandar. Maksud qaryah pula ialah kawasan yang tidak terdapat perkara tersebut. Lagi kecil lah. Solat Jumaat tidak sah didirikan di kawasan padang pasir di antara kemah-kemah dan atau di qaryah yang kurang 40 lelaki yang wajib mendirikan Jumaat. Sebab tu kalau di Mekah, Masjid Haram, lepas tu ada masjid kecil-kecil yang lain. Macam tu juga kalau ikut dulu ni Masjid Haram asal dengan masjid kecil tu yang ada sekarang. Dulu Masjid Kucing dia tak ada lah. Ada satu masjid di Ajiat Sud, belakang, tak tahu nak cerita tak tahu kan, belakang sana. Jadi Ajiat tu ada satu masjid kecil di atas bukit. Tak salah dia buat Jumaat juga kot situ. Kan? Jadi solat Jumaat tidak sah didirikan di kawasan padang pasir. Okey, nak sebutnya di Arafah masjid ada tapi tak buat sembahyang Jumaat. Mina pun masjid besar, masjid Khif di Mina. Masjid tiga bandar tu, tiga kawasan tu kita sebut masyair haji. Arafah, Muzdalifah, Mina. Selalunya kita sebut di masyair haji. Pada masyair tiga kawasan. Arafah, Muzdalifah, Mina. Tiga-tiga ni ada masjid besar belakang. Di Arafah masjid besar Namirah tu. Masjid Namirah besar. Kan? Tapi tak ada Jumaat sebab hidupnya satu hari dalam setahun. Hari Arafah je. Di Muzdalifah ada Masjid Masy'aril Haram. Pernah pergi tak? Sekarang ni orang buat umrah, kadang-kadang time umrah, musim umrah bukan musim haji, dia buat makan-makan kat Masjid Masy'aril Haram. Memang tanah lapang, sejuk, sedap lah. Bukan buat dalam tapi letak kapet, tempat open air kat luar tu. Masjid Masy'aril Haram tu kisah besar tu berlaku turunnya Jibril pada Nabi Muhammad, doa makbul di situ. Itu di Muzdalifah. Tapi kita buat haji semua kita tak jumpa masjid-masjid ni sebab kawasan kemah kita jauh dari masjid. Tak jumpa masjid tu. Kan? Selepas haji baru kita buat pelawatan. Itulah Masjid Arafah. Oh, baru nampak. Ya ke? Dulu tak nampak pun. Yalah, kita punya kemah hujung sana. Mana nak jumpa? Lepas tu di Mina pula, masjid paling besar Khif. 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 Khoyafa. Bukan Khif, bukan itu Qaf. Qafa. Waqaf kan? Qif, berhenti. Ni Khif. Khoyafa. Khif. Asal makna khif ni ditakutilah gerun. Dikatakan masjid tersebut, Nabi kata tak kurang daripada 70 orang Nabi pernah sembahyang di situ. Rugi kita tapi. Memang kita kalau ikut laluan pergi melontar, takkan nampaklah menaranya. Tapi kita tak pergi masjid tu. Kan? Kita tak akan bawa jemaah pergi pada malam pertama, malam 11, 12, tak boleh pergi. Orang padat. Saya pernah pergi juga. Masa saya duduk saya cerita tadi Aziziyah kan. Jadi dekat dengan Masjid Khif. Kita pergi, ya Allah, tak boleh nak letak punggung, tak boleh. Masuk tu langkah orang. Langkah. Kan? Kalau malam 11, 12. Malam 13, lapang. Sebab orang buat nafar awal kan. 2 malamnya, dia balik Mekah. Banyak dah surut dah orang. Malam 13 tu baru kita duduk iktikaf. Masjid Khif. Untung sampai duduk pernah semayang di tempat para Nabi, 70 orang. Tak kurang pada 70 orang para Nabi pernah semayang di situ. Bukan maksudnya di tapak tu. Zaman dulu mana ada bangunan kan. Tapi pernah semayang di tapak tu. Akhirnya sekarang ni dah dibina bangunan masjid. Besar. Tu pun hidup setahun 3-4 hari tu je lah. Time orang buat haji je lah. Lepas kerja haji, perang kunci. Apa pun tak boleh. Kita tak boleh masuk. Sebab kawasan tu tak ada qaryah. Tak ada orang duduk di situ. Hanya musim haji je hidup 3 bandar ni. 3 kawasan. Okey. Tadi. Jika mereka terdengar azan daripada bandar yang berhampiran, maka mereka wajib pergi ke tempat tersebut. Kalau tempat dia, tak ada cukup 40 orang. Pergi sana. Untuk mendirikan solat Jumaat. Sebaliknya, mereka yang tidak terdengar azan, maka gugurlah kewajiban mendirikan solat Jumaat
seperti yang telah dijelaskan. Kalau tak boleh pergi, sama ada dia dengar tapi tak boleh pergi, dia tak wajib. Dengar boleh pergi, kena pergi. Tak dengar azan, tak payah pergi. Walaupun dia tahu masjid mana ada, tapi azan tu tak sampai sini. So, dia kira dah terkeluar kawasan dia, jauh. Syarat solat Jumaat tersebut berdasarkan peristiwa pada zaman Nabi SAW, zaman Khulafa Ar-Rashidin, yang hanya didirikan dalam keadaan demikian. Kabilah-kabilah Arab Badui yang tinggal di luar bandar Madinah tidak mendirikan solat Jumaat. Rasulullah SAW tidak pula merintahkan mereka supaya mendirikan Jumaat. Tak dengar pun nak datang jauh, tak boleh datang. Itu syarat sah yang pertama, di satu tempat yang terkumpul 40 orang lelaki yang wajib Jumaat, yang wajib solat Jumaat. Tak juga, dia kira asas azan, laungan azan biasa. Mikrofon sekarang macam Masjidil Haram, 2 kilometer boleh sampai. Bergantung macam mana? Tak dengar. Tak pergi, tak wajiblah datang. Kalau tak pakai mikrofon, dia tak dengar, dia tak wajib datang Jumaat. Tak wajib kalau dia datang juga sah sembahyang Jumaat. Macam perempuan tadi lah. Tak wajib, tapi kalau buat juga sah. Jadi sekarang ni kita kira dengar lah melalui corong speaker-speaker tu. Kan? Tapi kalau duduk di tempat tu, katalah dengan azan biasa, dia tak dengar. Jadi sepatutnya di kawasan tu dia buat lagi satu Jumaat. Sepatutnya buat lagi satu Jumaat. Tapi keadaan sekarang dah boleh guna corong mikrofon. Kalau nak buat juga, maksudnya tak payahlah buat, dia datang je lah ke tempat ni. Walaupun pada asalnya dia buat di tempat dia, tapi dia tak nak buat, cukup dia pergi satu tempat ni. Kan? Contoh kita sini ada masjid kan? Di sini ada masjid di sini tak? Bandaraya. Surau lah kira Jumaat juga kan. Kalau masa sebelum ada Jumaat di situ, dia memang kau nak ikut tak dengar lah azan masjid negeri. Tak dengar. Kan? Tapi kalau dia pergi juga, sah sembahyang Jumaat dia. Sepatutnya dia patut buat di sini satu tempat berkumpul sembahyang Jumaat. Di kawasan bandaraya ni, masjid bandaraya ni. Memang dah ada kot. Kalau ada, alhamdulillah lah. Tak pergi sembahyang Jumaat. Masjid negeri lah contohnya. Dia tak wajib. Dia tak wajib lah. Pasal dia tak dengar azan lah. Kan? Jauh. Yalah. Jangan buat alasan lah. Jangan buat alasan, oh saya tak dengar azan. Tak payah Jumaat. Kan? Dia pergi jugalah kerana dia mengetahui kewajiban Jumaat tersebut. Kedua, bilangan. Yang keduanya tentang bilangan 40 orang. Yang ketiga apa dia? Solat Jumaat adalah dirikan dalam waktu zuhur. Kan? Dalam mazhab lain, ada yang khutbah Jumaat sebelum di mana? Di Eropah. Saya pernah kawan cerita di masa tu dia bertugas di Swiss. Mana pergi Swiss? Tapi tak tahu Jumaat lah. Dia jadi duta sana. Duta di Swiss di mana? Itu dia kata Jumaat dia orang sana, orang Arab, orang Saudi buat, dia khutbah sebelum azan. Bila azan waktu on time Zuhur tu terus sembahyang Jumaat. Terkejut juga. Tak tahulah, mungkin ada pandangan mazhab lain daripada Syafi'i. Wallah alam lah. Mungkin ada sebab dia kata nak bagi tally dengan time rehat tu. Kalau time rehat tu dah masa sejam, nak khutbah baru sembahyang Jumaat, kalang kabut, banyak orang tak boleh datang. Kan? Jadi mungkin ada alasan-alasan kesesuaian tempat tu lah. Kan? Wallah alam. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada lah hukumnya tu. Khutbahnya mesti dalam zuhur, dalam waktu zuhur. Daripada khutbah dengan sembahyang Jumaat. Ya. Selagi dalam zuhur, di Morocco yang tu. Dalam Morocco 3 peringkat sembahyang Jumaat. Saya pun terkejut dengar. Baru kali pertama dengar. Di Mesir tak pernah ada, di Mekah tak pernah ada. Yaman tak pernah ada macam tu. Di Syria saya pernah pergi pun tak pernah ada macam tu. Di Morocco je.
Sebab kami nak daripada Marrakesh tu kami nak pergi ziarah makam Al-Jazuli, Imam Jazuli yang buat salawat apa tu? Dalailul Khairat tu. Dia ziarah makam dia. Jadi memang kami tak sembahyang Jumaat lah sebab urusan kita musafir, duduk sehari kat situ. Jadi tak buat sembahyang Jumaat, kita suruh Jumaat buat Zuhur je lah. Jamak. Lepas tu kami ambil kesempatan, lambat lagi apa semua, kita nak pergi ziarah makam. Naik teksi lah, bawa pergi. Dia kata mungkin masjid Morocco ni lepas sembahyang dia kunci. Dia tak buka. Tunggu sembahyang asar pula baru buka. Lepas sembahyang asar dia halau keluar. Masjid besar negara dia tu, Masjid Hasan, masjid besar Hasan 3, masjid paling besar dalam di Rabat tu kan. Pun yang tu lepas sembahyang pengawal dia, haji, roh haji keluar. So keluar nak kunci pintu. Kan, jadi kami driver taksi tu kata mungkin orang lain nak guide beritahu ni. Sebab guide kami orang Sepanyol, tapi dia orang Islam lah, cakap Arab, cakap Inggeris semua boleh. Dia datang guide kami di Morocco, dia bawa sampai Sepanyol. Jadi dia kata mungkin di Marrakesh ni lepas sembahyang tutup. Tak tahulah, tak apa, saya kata kita pergi je, tak boleh pun kita bagi salam daripada pintu, tak apa. Ziarah makam kan. Pergi-pergi dia orang buka. Tengok masjid tak ada lagi, macam seolah buka untuk kami nak masuk. Bila tanya baru dia bagi tahu, ni baru kami nak prepare sembahyang Jumaat. Sana masjid dah habis sembahyang Jumaat. Dia kata di Marrakesh ni 3 peringkat sembahyang Jumaat. 3 time, dia macam 3 jam. Jam pertama kumpulan masjid ni. Jam kedua kumpulan masjid sini. Jam ketiga, 3 peringkat. Sebab apa? Dia kata ada orang tak boleh time yang pertama, dia datang yang kedua. Mungkin kerja time tu dia kerja ke, dia datang sini. Macam tu bagus juga kan. Kalau kita boleh buat yang tu, sonok ke lah. Tak dan ni terlena kat sini, pergi sini pula. Itulah satu benda yang peliknya. Yang pertama, lepas sembahyang dia kunci pintu. Semua masjid kecil-kecil pun tutup. Lepas tu tandas dia, tandas kebanyakan lah tandas, memang tak ada hose pipe dalam bilik air tu, dalam tandas tu. Jadi kita biasa ingat nak terkencing, masuk kencing. Mana pipe, tak ada pipe. Pump ada, tapi pipe tak ada. Jadi memang kena sedia botol kosong. Sedia dalam botol, dalam poket kita. Tambah restoran memang tak ada air ya. Kan? Ya. Cina, Spanyol yang tu. Nak kencing je, pergi tak ada halu air dalam botol. Orang heran, apa semua orang Malaysia buat botol dalam poket. Tak ada air, masuk dalam tandas. Botol kosong ni SOP kami. Kena bawa. Tisu ada lah, tisu ada. Ada yang dalam toilet, ada yang di luar kita kena ambil. Tak tahu macam mana dia orang bersih kan. Tempat wuduk pun, kalau surau-surau R&R, memang tak ada tempat wuduk. Wuduk kita pergi kat singki-singki tu. Tak tahu, tempat bukanlah bersih sangat, bukan macam kapal terbang. Wallahualam. Tak tahu tu, kita tak tahu lagi sebab alasannya. Sebab apa dia kunci. Dia kata dah biasa, dia tanya orang dia, biasa itu, biasa. Dia tak ada jawapan yang kita boleh nak ni. Wallahualam. Mungkin pencuri banyak, wallahualam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barakana fi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtina bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika. Alhamdulillahirabbil alamin.